Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan berkaitan tajuk kami yaitu tokoh-tokoh falsafah barat serta sumbangan mereka terhadap perkembangan ilmu falsafah. Pada mulanya, falsafah barat merupakan asas penting dalam pembentukan pelbagai bidang ilmu modern seperti sains, politik, dan pendidikan. Sejak zaman Yunani purba hingga era modern, tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Rene Descartes, dan Immanuel Kant telah mencetuskan revolusi pemikiran yang membentuk cara manusia memahami realiti dan pengetahuan. Melalui ide dan teori yang diperkenalkan, mereka bukan saja mengubah lanskap pemikiran falsafah, malah memberi impak besar terhadap kemajuan tamadun barat secara keseluruhannya. Kajian terhadap sumbangan mereka membolehkan kita menghargai evolusi falsafah dan memahami asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan sehingga kini. Bagi objektif kajian pula, kami mengenal pasti berkaitan dengan tokoh-tokoh utama dalam sejarah falsafah barat. Yang kedua, kami menghuraikan konsep-konsep utama yang diperkenalkan oleh tokoh tersebut. Bagi objektif yang ketiga pula, kami menganalisis sumbangan mereka terhadap perkembangan ilmu, falsafah dan pengaruhnya terhadap dunia moden. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan 4 kaedah iaitu nombor 1, reka bentuk kajian. Kajian ini dia bersifat deskriptif dan tidak melibatkan data kuantitatif. Penekanan diberikan kepada interpretasi kandungan secara mendalam terhadap teks dan karya falsafah yang kami kaji. Bagian 2 pula sumber data. Untuk sumber data ni kami menggunakan rujukan sekunder seperti jurnal, buku ilmiah dan artikel akademik. Nombor 3 pula, kaedah pengumpulan data. Kami menggunakan buku-buku falsafah, artikel jurnal akademik dan juga Wikipedia falsafah. Bagi nombor 4 pula, kaedah analisis data. Kami menanalisis awal idea-idea utama daripada teks-teks yang berkenaan. Pengenalpastian tema seperti etika, keadilan, rationality dan juga moral. Kami membuat penyusunan hasil dapatan dalam bentuk naratif yang sistematik. Nombor 1, tokoh-tokoh falsafah barat. Saya tengah mengkaji Socrates dari 469 hingga 399 Masihi. Sumbangan yang diberikan oleh Socrates ini, dia dikenali sebagai bapa falsafah barat. Dia menggunakan kaedah soal jawab, Socratic method, untuk mencari kebenaran dan mencabar kepercayaan umum. Dia juga mendorong pemikiran kritis dan kesedaran diri. Pengaruh beliau melahirkan tokoh-tokoh besar lain seperti Plato dan juga Aristoteles. Plato dan juga Aristoteles ini akan dibentangkan oleh saudari-saudara kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wana Fatimah Binti Muswadi, nombor matriks MP24161018. Saya akan teruskan dengan tokoh yang kedua iaitu Plato, seorang tokoh agung dalam sejarah pemikiran barat. Ini sebenar Plato ialah Aristoteles, tapi beliau lebih dikenali lagi sebagai Plato yang bermaksud lebar dalam bahasa Greek yang merujuk kepada lebar bahu ataupun luas pemikiran beliau. Beliau dilahirkan sekitar tahun 427 atau 428 Masihi di Athens dalam keluarga bangsawan yang berpengaruh. Manakala bapanya Ariston yang berasal daripada keluarga diraja Athens dan ibunya Ariton dikatakan saudara bersama seorang negarawan yang terkenal iaitu Solon. Beliau mempunyai 2 abang, seorang adik perempuan dan seorang abang tiri. Keluarga beliau sangat terlibat dalam dunia politik, namun pergerakan politik di Athens dan pengalaman Plato sendiri membuatkan beliau memilih bidang falsafah lagi daripada bidang politik. Beliau membesar semasa perang Peloponnesus berlaku dan beliau menyaksikan kejatuhan dan kekacauan politik di Athens. Sejak kecil lagi, Plato menerima pendidikan yang sangat baik dalam bidang falsafah
filsuf muzik dan sukan. Beliau mempelajari falsafah di balik Regulus sebelum menjadi anak murid Socrates yang sangat mempengaruhi pemikiran beliau. Selepas kematian Socrates pada tahun 399 sebelum Masihi, Plato berhijrah ke Itali dan Mesir. Kemudian beliau kembali semula di Athens dan mendirikan satu akademi, iaitu sekolah pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Plato meninggal dunia di Athens sekitar tahun 347 sebelum Masihi pada usia kira-kira 80 tahun. Sepanjang hidupnya, Plato dikenal sebagai pemikir yang bukan sahaja menguasai dalam pelbagai bidang, namun beliau juga memperkenalkan bentuk dialog dan dialektik dalam tulisan yang menjadi asas dalam tradisi falsafah barat hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor. Saya Nurfara Sakinah binti Abdul Rahmat, nometrik BB24161073. Hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian saya, iaitu tokoh falsafah barat Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang ahli falsafah dan ilmuwan terkemuka pada zaman Yunani kuno. Beliau juga dikenali sebagai salah seorang pemikir paling berpengaruh dalam sejarah barat. Aristoteles merupakan murid kepada Plato dan guru kepada Alexander the Great. Keluarga Aristoteles mempunyai latar belakang perubatan kerana ayahnya merupakan seorang doktor. Semasa Aristoteles berusia 17 tahun, Aristoteles telah dihantar ke Akademi Plato dan menjadi salah seorang murid yang cemerlang. Aristoteles sangat menghormati gurunya walaupun mereka mempunyai beberapa perbezaan pandangan tentang ajaran Plato, terutamanya dalam teori idea. Teori idea Plato telah dikritik oleh Aristoteles kerana Aristoteles ni lebih cenderung kepada pemerhatian realiti fizikal daripada berbanding dengan dunia idea yang abstrak. Teori idea Plato ni menekankan tentang kepercayaan bahawa dunia yang dilihat dan dialami setiap hari adalah bayangan. Selain itu, Aristoteles juga telah memberikan beberapa sumbangan yang besar dalam bidang falsafah, logik, etika, politik dan ilmu pengetahuan. Pada sekitar tahun 355 sebelum Masihi, Aristoteles telah menubuhkan sekolahnya sendiri yang dikenali sebagai Lyceum di Athens. Di sekolah inilah beliau menulis dan mengajar muridnya pelbagai ilmu metafizik dan biologi. Aristoteles juga bukan sahaja seorang ahli falsafah, tetapi beliau juga merupakan seorang saintis dan pemerhati alam yang hebat. Beliau percaya bahawa pengetahuan dan pengalaman datang daripada pengalaman dan pemerhatian. Kesimpulannya, Aristoteles adalah tokoh agung yang membawa perubahan besar dalam cara manusia berfikir. Sumbangannya masih lagi dirujuk dan dipelajari sehingga hari ini. Warisannya menunjukkan bahawa betapa pentingnya pemikiran kritikal dan kajian terhadap alam nyata. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Harnisha. Nombor metrik saya BB24161132 dan saya akan membentangkan tentang sumbangan salah satu tokoh falsafah barat, iaitu Socrates. Socrates memberikan sumbangan besar dalam perkembangan falsafah, khususnya dalam bidang etika dan metod berfikir kritis. Ia dikenali sebagai pelopor metod Sokratik, iaitu cara berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk menguji dan memperjelas pandangan seseorang. Melalui metod ini, Socrates mendorong orang untuk berfikir logik dan kritis serta tidak menerima suatu pendapat tanpa alasan yang kuat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengetahuan diri dan kesedaran akan keterbatasan pengetahuan. Sumbangan lainnya ialah peralihan dari falsafah alam ke falsafah moral dengan menekankan pertanyaan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Pemikiran dan sikap hidup Socrates sangat mempengaruhi murid-muridnya, terutamanya Plato, yang kemudiannya menjadi dasar utama dalam perkembangan falsafah barat. Socrates juga menjadi simbol keberanian intelektual kerana ia rela mati demi mempertahankan prinsip dan keyakinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai seorang tokoh falsafah yang sangat terkenal dalam sejarah pemikiran manusia, iaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang ahli falsafah Yunani kuno yang telah memberikan sumbangan besar dalam pelbagai bidang ilmu seperti
politik, logik, sains dan juga etika. Mari kita lihat beberapa sumbangan penting beliau. Poin yang pertama, Aristotle memperkenalkan konsep keseimbangan sederhana, iaitu setiap kebajikan terletak di tengah-tengah antara dua ekstrim. Ini menunjukkan bahawa nilai moral amat penting dalam kehidupan. Yang kedua, beliau menghasilkan karya hebat bertajuk Politik. Dalam karya ini, Aristotle membincangkan bentuk pemerintahan dan kepentingan keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, pendekatannya yang sistematik dan menyeluruh terhadap ilmu. Sumbangan beliau dalam bidang ilmu pengetahuan juga sangat besar. Aristotle menulis lebih daripada 150 karya yang meliputi pelbagai bidang seperti biologi, fizik, metafizik, etika dan banyak lagi. Karya-karya beliau telah diterjemah dan dikaji semula oleh sarjana Islam dan Eropah dan menjadi asas penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Akhir sekali, Aristotle dikenali sebagai pengasas logik formal melalui sistem yang dikenali sebagai silogisme. Beliau juga telah mengasaskan pendekatan empirikal dalam kajian sains semula jadi yang mana kita lihat masih digunakan dalam sains moden hari ini. Kaedah pemikiran logik ini telah menjadi asas kepada cara pemikiran moden dan membantu manusia untuk berfikir secara rasional dan tersusun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tokoh falsafah barat yang sangat berpengaruhi, yaitu Plato, dan sumbangan terhadap perkembangan ilmu falsafah barat. Salah satu sumbangan terbesar Plato ialah teori alam idea atau theory of form. Menurut beliau, dunia yang kita lihat dan alami dengan deria hanyalah dunia bayangan. Kebenaran yang sebenar wujud dalam alam lain, iaitu alam idea, di mana semua bentuk seperti keadilan, kebaikan dan kecantikan wujud dalam keadaan yang sempurna dan kekal. Contohnya, keadilan di dunia ini hanyalah salinan yang tidak sempurna daripada keadilan sejati yang wujud dalam alam idea. Sumbangan seterusnya ialah karya agung Plato bertajuk The Republic. Dalam buku ini, Plato membincangkan konsep keadilan dalam individu dan negara. Beliau mencadangkan struktur masyarakat yang terdiri daripada 3 golongan utama. Pertama, pemerintah golongan bijaksana. Kedua, tentera golongan berani. Ketiga, pekerja golongan bernafsu. Plato menyatakan bahawa negara ideal sepatutnya dipimpin oleh raja-raja falsafah, iaitu pemimpin yang bijak dan beretika. Konsep ini banyak mempengaruhi falsafah politik moden. Selain itu, Plato juga menubuhkan Academic Athens yang merupakan institusi pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Akademik ini menjadi pusat utama untuk pembelajaran falsafah, matematik dan sains. Di sini Plato mengajar ramai pelajar termasuk Aristotle yang kemudiannya menjadi tokoh besar dalam sejarah falsafah juga. Melalui akademik ini, Plato membuktikan bahawa falsafah bukan hanya teori tetapi alat untuk mendidik dan membina masyarakat. Plato turut memberi sumbangan besar dalam etika dan falsafah jiwa. Beliau membahagikan jiwa manusia kepada 3 bahagian: akal untuk berfikir dan membuat keputusan, kedua semangat untuk bertindak dengan berani, ketiga nafsu, keinginan fizikal dan emosi. Menurut Plato, manusia yang baik ialah manusia yang jiwanya seimbang, iaitu akal mengawal semangat dan nafsu. Idea ini juga selari dengan pemikiran moral bahawa kawalan diri dan keadilan bermula dari dalam diri seseorang. Assalamualaikum. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa falsafah barat telah memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk asas pemikiran manusia dalam pelbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, moral, politik dan budaya. Sumbangan tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato dan Aristotle bukan sahaja mempengaruhi perkembangan falsafah sebagai satu disiplin ilmu, tetapi turut memberi impak mendalam terhadap cara manusia berfikir, membuat keputusan dan membina tamadun. Socrates dengan kaedah soal jawabnya telah meletakkan asas kepada pemikiran kritikal dan etika pribadi. Manakala Plato pula menyumbang melalui konsep idea dan penubuhan institusi pendidikan yang pertama di dunia barat. Aristotle pula menekankan pentingnya pemerhatian dan pengalaman dalam membina pengetahuan yang sistematik dan rasional. Ketiga-tiga tokoh ini telah membuka jalan kepada pelbagai perbincangan falsafah yang masih relevan dan menjadi rujukan hingga ke hari ini.
Kajian ini juga mengukuhkan pemahaman bahwa perkembangan ilmu falsafah tidak boleh dipisahkan daripada sejarah dan konteks sosial masyarakat. Melalui kajian ini, pelajar dapat menghayati nilai-nilai intelektual yang diperjuangkan oleh para ahli falsafah barat, serta memahami kepentingan falsafah dalam membentuk masyarakat yang lebih berpikir, beretika, dan bertanggung jawab. Sekian.